Bismillahirrahmanirrahim ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aqlan wa adaban. Allahumma ahyina bi hayatil ulama, Allahumma ahyina bi hayatil ulama, Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darainil amin. Anak belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila seorang hamba dia saat itu perlu kepada nak memutuh ataupun nak melakahi akan al-argaba al-awarik al-arba'ah, dia perlu pada nak lakah daripada perkara-perkara hak yang duk meletengi dalam ibadat dia. 4 perkara. Yang pertama, dia perlu kepada dia tawakkul ala Allah. Yang kedua, dia menyerah kepada Allah. Yang tiga, dia sabar di sisi turunkan segala bala, dan dia kena reda dengan segala apa? Turun apa? Reda dengan segala qada dan qada Allah. Kemudian dia saat itu falamma faragha, klik situ. Falamma faragha min qat'iha, maka tak kalau selesai ia hamba. Tak kalau hamba tu selesai dan sudahlah ia hamba min qat'iha, daripada memutuh akan dia akan hazihil awarik. Tak kalau dia selesai dah daripada memotongi dan pula memutusi dan lakah akan ini awarik al-arba'ah, yakni daripada perkara-perkara yang meletengi dalam ibadat 4. Yang pertama, kerana dia tutup cari rezeki, itu salah satu perkara yang duk menyekat dia tak boleh nak sempurna dalam ibadat. Gapo awarik dulu? Yang pertama cari rezeki, tutup rezeki, cari makan. Yang keduanya gapo dia? Yang kedua dia saat itu gapo dia? Cari makan. Yang pertama cari makan untuk nak menghidup tubuh badan, nak kuat tubuh badan untuk ibadat. Yang kedua telitah se. Tak kalau ia selesai daripada memotong dan melakahi wa'ada, dan terpulang ia dan kembali ia al-abdu, lepas pada selesai dia lakah dah daripada al-awari al-arba'ah, lepas tu dia kembali pula, terpulang pula ila qasdil ibadah, kepada nak menuju dan kosakan ibadah. Lepas pada dia saat ni lepas rawih lakah dah daripada gapo dia awarik. Yang pertama cari rezeki, yang kedua dia terlepas daripada segala telitase daripada setiap perasaan ni, dia pun menuju kepada kosak nak ibadat, menghadapi pada ibadat. Nazara, nascaya meniliklah ia, nascaya dia pun tilik, dia pun pandang. Tengok mangi nak kosak dah ni, nak turun dalam medan ibadat dah ni, nak terjun dalam ibadat ataupun mengarungi dalam ibadat. Fa idzan nafsu, maka tiba-tiba bermula nafsu dia saat ni tu, diri dia saat ni fatiratun, terlambatlah ia nafsu. Jadi dia pun nak turun dalam ibadat, kosak dah, tuju dah menghadapi pada ibadat, sebab lakah dah daripada al-awari al-arba'ah, daripada tutup cari rezeki dan telitase di dalam ibadat dia. Maka dia lakah lepas dah weh. Dia lakah lepas dah.
Lepas tu setengah daripadanya dah. Segala bala-bala pun dia lepas dah. Yang keempat nak qada punya lepas dah. Tiba-tiba dia memandang pula pada nafsu dia berlamat teh. Lagi pula nafsu dia tu berlamat teh dha'ifatun, lemah ia. Nafsu dia tu lemah. Dah lemah tetangga, yakni lemah nak buat amal ibadah. Kasla dan pula malas ia. Nafsu dia tu jadi lama. Orang panggil seolah tolak kereta kak. Orang panggil jadi kelamat teh, tak panah injing. Lama lah. Untuk nak naik ke bukit tu jadi lama. Lagi pula lemah. Lagi pula malas. La tangsyatu, tiada cergah ia, yakni lesu ia an-nafsu. Jadi tak cergah. Tak jadi giat untuk nak ibadat pada Allah ketika kita nak masuk dan kosak lah seorang hamba kepada nak menuju ibadat dan persembahan pada Allah. Nafsu tu jadi wak lama, wak main-main lah. Lagi pula lemah lah ia dalam ibadat dan malah dan lesu ia. Wala tamba'ithu li khairin, dan tidak terbangkitlah ia nafsu, tiada tersubuh ia, tak berasa subuh, tak berasa rah. Li khairin, untuk kebajikan. Jadi nafsu kita dengan kita tak jadi sepakat. Kita nak buat ibadat dah, kita nak menuju pada ibadat sebab kita lakah hidah, kita memotong dah daripada al-awaridul arba'ah, daripada tutup rezeki kita lepas dah, khawatir ataupun akhtar kita lepas dah. Tujulah kita, kosaklah kita nak ibadat, tapi nafsu kita saat ni jadi menetengi. Dah jadi berlamat teh dan lemah. Lagi pula dia tu malah tertengah ibadat pada Allah, dan dia tak ada semangat tertengah untuk nak ibadat dan nak buat kebajikan. Kama yahiqu, seperti kaya yang berhaklah ia seorang hamba, wa yang bagi dan sayugia ia, sayugia bagi hamba, dan benda yang berhak dan benda yang kebenaran bagi hamba ialah dia kena ibadatlah pada Allah, dia kena sembah pada Allah. Tapi nafsu tu duk buat belamak teh, duk jadi lemah nak buat amal ibadat, duk jadi malah. Tapi yang berhaknya yang benar, hamba saat ni tu kena menujulah kepada ibadat. Apanya nafsu duk conongnya, duk conong ge, dia duk terpesong ataupun dia gapo, yakni dia saat ni tu kandak dia dan poto conong nafsu tu kok mana weh. Aspa pangu panyo conong nah conong kok tu. Tu conong nak teh umuh ke. Kalau conong ni teh tak ada umuh ke. Nah, tapi nafsu ni duk conong nah. Conong lek baik ke conong lek jahat. Sebab nafsu seorang dia gitu. Seorang nak semaya dah, nak hendak semaya, tapi nafsu tak nak gila ni, dah gila ni, dia jahat tak? Naik diri kita suku, diri kita suku. Lepas tu kita seorang ni, dia kena boleh kawan nafsu. Kalau orang ni tak boleh kawan nafsu, orang ni mimilah dia tak berjaya dan dia tak dapat najah dalam hidup dunia dan akhirat. Kerana kita nak pergi kok ni, nak pergi taat ke Tuhan, kosak nak tuju ibadat Tuhan, nak sembah Tuhan, nafsu duk cana nak buat jahat, nak buat maksiat, nak dengan kau Tuhan, malahlah ia, lesulah ia, lagi pula doa dia duk cana kok ni. Jadi belawai kita nak kau ni, nafsu nak kau ni. Wa innama mailuha, dan sesungguh bermula terconong nafsu, conong dia, cenderung ia. Cenderung nafsu ni ke mana? Abadan, selama-lama conong nafsu ni duk berkekal ia selama-lama. Conong ila ghaflatin, kepada terlalai ia. Nafsu ni dia duk conong sebelah balik lalai. Masuk belakang lalai ya ramah. Nafsu dah sebut lalai dengan tu ramah. Gapo lalai? Majlis lalai banyak lah kan. Tak baca Quran, duk ramah-ramah, tak semaya, tu lalai dah tu. Tak semaya, tak baca Quran, tak mengaji, duk saja dah. Umur ni muda lagi 17-18 tapi tak mengaji dah. Duk sepak debu kotah batah, duk buat tewah mutu. Tu orang panggil lalai tu. Nafsu ya suka tu baik tu. Nafsu ya kena tu baik tu. Baik mana? Baik tak ada kena mengaji, baik tak ada kena semaya, baik tak ada kena baca Quran. Nafsu ya setuju. Karena dia duk conong kok tu, duk cenderung kok tu dah.
Dah. Cuba sebut lek ngaji. Oh malah ngaji bo sedap-sedap ke. Mak nyotek ke. Tuhan uji sikit. Patah semangat. Tak muh dah. Tak lawa dah. Kerana nafsu dia tak setuju main ikut baik. You nak pergi kau lek jahat tu. Lek jahat apa? Duk saja. Tak ngaji. Tak baca. Tak semaya. Tak buat amal. Hak ni dia conong. Hak ni dia kena. Hak ni dia setuju. Hak ni dia suka. Dah. Wada'atin. Dan ia setuju kepada da'ah, yakni tinggal ibadat, tinggal amalan, tinggal persembahan, tinggal semaya. Hak ni ia conongnya, hak ni ia setujunya. Warahatin, dan pula nak ketenangan, nak duduk saja. Dah, nak rahat, nak bertenang, ia nak tenang seterik, tak mau susah. Ni diri nafsu. Tak mau susah, tak mau gelu gesah, tak mau susahnya. Dah. Sebab tu orang tua katanya, nak berjaya kena susah kenyang, nak berjaya kena susah payah. Makna kata diri nafsu, dia tak si susah payah. Yang nak duduk seni-seni, kalau duit poda makan, habis jual tanah, habis jual tanah, habis jual kebun. Yang nak itu, kerja tak mau khabat bukit deh. Cuba tanya, fofo hak pesen malah. Nanti jual fofo duk ke bukit batu 29, batu 30. Kalau pesen anak asas itu tak kaya deh. Hak duk kaya hak mari kok tani, gi buat kebun kok hak tu kaya. Ada pun anak tepat dia tak kaya. Karena habis keping dia jual keping. Habis padai jual padai, habis kebun dia kebun. Akhir-akhir yang ni ya teh. Kerak sebab kereta, duduk dia kereta, dia duk boleh tu ya. Asas siku tahu asas tu. Dia lagi dah kopi demo tu waktu bik dia tu tan dah. Kabar-kabar buat rumah baru, kabar-kabar beli kebun baru dah. Kerana demo tu ada susah Allah, susah kenyang. Kita nanti giba tangi dak asas siku. Ni tak aja. Ini perangai nafsu. Ini tabiat nafsu. Wa batalatin. Batalah ni makna kata apa? Atal. Batalah di makna dia tak sekhija. Tu dalil apa makna batalah? Dalil dia kata khaliyatin anil amal wa atilatin minasyawaril. Dia nak sembunyi, nak melepas diri daripada berkhija dan beramal, dan dia saat ni nak beradu daripada benda-benda yang membuat sibuk. Benda segala sibuk-sibuk ke, dia nak terhenti, nak beradu, tak sewa weh. Tak mau nak berhenti apa kereta kita tu atal. Apa kereta mampu tak bergerak, tak berjalan, tak musim tayar, tak bergeraknya, tu panggil atal. Nafsu dia nak duduk baik tu, nak duduk makan, tidur, makan, bangun, tidur, makan, bangun. Wa amal kamu mula geliat deh. Ngaji mula geliat lah. Sebut kata wak jahat teh, oh mani, masa mani, berasa sedap. Tak itu ya? Gitu nafsu. Dah. Lepas tu kalau kita duk turut dia ke, kita saat ni tu jahan ni lah, kita binasa lah kita. Lepas tu orang turut nafsu, tepat cuk dia mana? Binasa. Lepas tu tepat cuk dunia binasa, tak berjaya. Kalau leh nega tak jaya leh nega. Kalau buat kebun tak jaya le kebun, kalau buat kele tak jaya le kele. Tu dunia, akhirat tempat dia di dalam neraka jahannam ataupun di dalam neraka yang amat panas. Tu tempat orang panggil hujung jatuh nafsu kalau kita turut dan ikut dia. Dah. Bal ila syarrin bal tamilu. Bahkan tercondong ia, tercenderung ia nafsu tu takdir bal ila syarrin ai bal dale bal tamilu. Bahkan tercondong ia nafsu, duk condong ia, cenderung ia ila syarrin, kepada kejahatan. Dia duk condong kepada kejahatan, dia tercondonglah kepada benda keburukan. Dia suka benda jahat, dia suka sekali nafsu. Dah. Ya sedap benda jahat, ya nafsu rasa sedap, nafsu rasa manis. Supaya kita benda jahat kita berasa sedap. Malaikat orang bila ya saat ni tu duk berasa sedap di atas kejahatan, rasa sedap di atas dalam benda tak molek, makna kata nafsu yang ni ya tak naik lagi pada mutmainnah. Orang siapa pada nafsu mutmainnah, ia tak sedap dah pada benda jahat, ia tak sedap dah pada benda yang buruk, ia tak sedap dah benda duk kata ke orang, ia tak sedap dah benda duk mengupak ke orang. Apabila nafsu yang naik pada mutmainnah, lagi mana duk rapuh mulut kata ke orang, lagi mana mulut rapuh duk mengupak ke orang, makna nafsu seorang ni duk membawa seorang tu di dalam kebinasaan. Apa? Nafsu ia tak naik martabat mutmainnah lagi tu.
Sebab tu kita tengok kapur-kapur ni suka sangat deh. Suka sangat mengupak kat orang, suka sangat bercara orang. Hatulah haninglah orang panggil fok wangan. Nah, fok luar kerja. Tak ada pedah belaka tu, tapi gitulah manusia kita ni royak gitulah. Tapi lah ni pun banyak dah kabar-kabar kita tengok masa ketika YouTube dok tu baik fok ceramah ramai ni. Tapi lah ni meni tu lenyap sungguh, meni tak ada dah. Alhamdulillah juga salah satu daripada babo-babo setengah duk ceramah ni. Jadi meni jadi tukar. Apabila ada majlis panggil orang ceramah, apabila ada majlis tadika panggil orang ceramah. Zaman dulu kalau menikah, kalau buat peluk besar-besar panggil mai roya kulit, mai judi, tiket wak macam tu dulu. Ingat masa budak-budak kok ni pun banyak ni. Tiket ke apa, tiket judi, buka roya kulit, panggil orang main danduk masalah. Tu nafsu kita kena tu lagu tu. Dah. Wa fudulin, dan dia suka dan cenderung ia kepada fudul. Apa makna fudul? Dan dia kata wa huwa ma la ya'nihi fid dunya wal akhirah. Ialah barang yang tiada menganaki ia seorang akan dia. Makna barang yang tidak menganaki akan dia barang fid dunya wal akhirah. Apa makna fudul? Yakni benda yang kita tak perlukan dia. Benda tu kita tak perlu. Makna kata kalau kita tak ambil dia pun tak ada apa dah. Misalnya kita kata makan nasi 2 pinggir tu kenyedah tapi nya tambah sampai 4-5. Hak 4-5 tu nigol 4-5 tu orang panggil benda fudul. Hak tu nafsu kita kena kata. Makan nasi kalau kita kira mari sekadar sepinggir 2 pinggir cukup dah kalau makan dengan bismillah. Pas dia nya kacang gahate limun ni 7. Perut ialah mana? Tahu dia mata perut ia panjang. Hate limun ni pinggir deh. Patut tu mula nyawa tak dah. Kana boh air masuk kerana dalam perut kita tu jadinya 3. Yang pertama tempat makan, yang keduanya tempat bubuh air, yang lagi tempat angin. Dalam perut ni 3, tu bagi 3 bilik. Bilik pertama untuk buah makan ni. Bilik yang kedua untuk buah air. Bilik yang 3 nak taruh untuk menapah dan menyawa. Dia ni gomoh habis. Tempat nyawa pubuh nasi, tempat air pubuh nasi, pak nasi tu cerat dah. Lepas tu mula Allahu Akbar Imam Ghazali. Nak pakai Imam Ghazali. Tika tu kau makan tu tak Imam Ghazali tepi dah. Wala tu Allah masya-Allah tabarakallah dah. Tu. Tu makna kata orang panggil makan saat ni tu nafsu kita ia setuju kepada perkara yang membawa kepada tak ada jadi faedah. Benda yang tak perlu ia suka. Mana supaya hayung kaki itulah. Hayung kaki tahrir duduk saja-saja. Kata ulama tasawuf tu soal kan duduk saja hayung kaki. Duduk dah. Nama saya dah hayung kaki. Kata ulama tasawuf kita duduk hayung kaki tu soal kita akhirat esok tu. Mudah hayung buat apa? Duduk saja ambil Quran baca. Duduk saja saat ni tu ngatai pahan dah hayung kaki. Dah, ni tahun awak menama dah. Patut sebab tu kena belajar bela-bela ni. Kita orang ngaji pondok ni apabila kita beramal, kita pandai beramal masa tua. Lepas tu kalau kita tak ngaji, kita turas ni, cara kita nak beramal kita tak pandai. Sebab tu ngaji molek, kutip buh taruh, kutip buh kani, supaya kita nak beramal 10 tahun lagi kan datang. Nak ingat lagu tu. Bukan kata ngaji lipat taruh ngaji tu cedes lalu dah. Kata ku nak beramal masa lagi kan datang. Sebab tu orang tua-tua di kita lah sebah dia. Wah sebah apa? Kadang-kadang lah sebah dia tak tepi. Wasbah kepada jatuh tanah. Kenapa? Masa muda satu dia tak biasa buat amal, yang kedua dia tak reti nak buat amal gapo. Sebab tu duk jadi tu. Sebab tu kita di hari ni kalau masa tua kita tak siap jadi rugi, learning kita kena ngaji, kena kutip benda hak molek-molek, Rusia molek kutip taruh. Lepas tu dia pihak tua sikit kita tak saja wasbah pegang tangan la ilaha illallah, mulut duk subhanallah, hati duk Allah. Kita pandai, dan kita pandai kita buat amal kena, dia buat amal kena kita berjaya, dan lepas berjaya tu hawi keberkatan, lepas keberkatan tu hawi karamah, kemuliaan kepada seorang.
Dah, tu setengah ke setengah, setengah ke setengah, setengah ke setengah. Wa baliyatin, dan nafsu kita terconong ia kepada baliyah, suka kepada baliyah. Apa baliyah? Dalil. Dah, suka pada baliyah, gapo baliyah? Ai musibatin, suka nak jadi bala. Nak jadi bala. Ya suka kepada bala Allah, ujian Allah. Ya suka. Ya wak-wak nak timur bala, nak jadi susah, nak jadi haru biru tu. Wa jahalatin, dan ya suka jadi jahil. Jahil bil haqi, yakni jahil buat tak tahu dengan benda kebenaran. Dia jahil dengan kebenaran. Kadang dia tahu, wak tak tahu. Tu dia. Kemudian apabila kita tahu dah diri kita dia satu orang dan satu perkara yang berlamat dan nafsu kita sangat-sangat lemah, dan dia tu malas dan lesu, dan dia tak suka dan tak terbangkit kepada kebajikan, bahkan dia terconong kepada lalai dan pula meninggalkan ibadat dan nak seni-seni. Fahtajama'aha huna, maka berhajatlah ia seorang hamba, berhajat seorang hamba tika ni ma'aha serta nafsu dia. Berhajat seorang hamba serta nafsu huna di sini, ai fi futurin nafsi wa kasliha anil ibadah, yakni pada lesu nafsu. Dah lemah nafsu dan pula malah nafsu daripada ibadat dalil. Fahtaja ma'aha, maka berhajatlah ia seorang hamba ma'aha sertanya serta an-nafsi hahuna pada tika ini, ai fi futurin nafsi, pada memecah dan pula lemah nafsu dan lesu nafsu, wa kasliha dan malah nafsu anil ibadah daripada ibadat. Berhajatlah oleh seorang serta nafsu di sini ila saikin, kepada orang yang menuntung ia. Dah, kepada orang yang nak tarik dia membawa. Saik bahasa Arabnya kalau tu kagawa, kalau kereta saik, apa saik? Orang buat kereta. Maka kereta suti ni kita tahu kereta. Maka kereta butir ni kalau semata-mata kereta dia boleh gira, dia tak boleh pergi. Ada siap dah dengan tayar depan, tayar belakang, ada dengan luksu, ada dengan pelau tak pelau, menyuk cukup ingin bergerak molek, tapi jelebar tu tak ada. Kereta tak bergerak, kereta tak pergi. Kemudian syarat kereta ni nak bergerak, nak pergi betul dengan jalan, tak turun parit, tak jatuh parit, syarat saik, yakni jelebar ni bawa pandai. Apabila jelebar ni bawa panah, kawan nak belakang rasa tak berdenyuk langsung, berasa tak ada jadi bergetar langsung, berasa sedap je ni buat kereta, rasa tenih hening weh, tak ada berasa gedebah. Supaya tu juga penuntung dan jelebar bagi nafsu. Gapo dia jelebar nafsu? Yang nak bawa nafsu ni tak pergi turun kejahatan, tak turun dalam parit kejahatan, tak turun dalam parit kebinasaan. Siapa dia jelebar bagi nafsu, nak bawa nafsu pergi pada ibadah, pergi pada taat, dan selamatlah kita ni daripada siksaan Allah dan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Mana saik dia? Jelebar bagi nafsu ila saikin, kepada yang menuntung, yakni jelebar nafsu yasukuha, yang duk menuntung ia saik, duk menuntung ia dan duk membawa ia akan an-nafsa, menuntung dan duk membawa nafsu ini ilal khairi, gi kepada kebaikan. Jelebar dan pula penuntung bagi nafsu, yang duk heret nafsu, yang duk tarik nafsu, yang duk bawa nafsu tak jatuh parit, yang jatuh pada jalan kebaikan. Wa ta'ati, dan kepada jalan ta'at, yakni patuh dan turut titahan Allah. Wa yunshituha lahu, dan merajing ia saik. Dengan sebab saik juga meranjing akan an-nafsa, merajing akan an-nafsa lahu, baginya, bagi li fi'liha, dalam lahu ay li fi'liha, bagi memperbuat akan taat dan kebajikan. Mana jelebar nafsu, mana orang nak menuntungkan dia? Tak hari lagi
Tapi nak ayat kata hamba tu perlu kepada jeleba yang nak membawakan nafsu, nak tarik nafsu gi turun gawak, gi kepada kebajikan. Heret nafsu gi pada kebaikan, pada taat. Kemudian jeleba ni juga merajing nafsu, berasa nak ibadat, berasa nak buat baik weh. Wa zajirin, baca zajirin bukan zajirun, atas pada saikin. Atas pada saikin. Kemudian kita takdir kala punya nak fahtajama'aha yang tidur fahtajam kocok-kocok sikit fahtajama'aha huna, maka berhajatlah ia nafsu hahuna dah, maka berhajat ia seorang hamba serta nafsu di sini pada ketika lemah nafsu ini, berhajat ila zanjirin, kepada yang menjerihik dan menegah. Ya perlu pulgak weh kepada orang yang menegah. Seolah kata binatang ya kena ada tuai. Kalau kita kata gajah kena ada kemala gajah. Kalau kambing ya kena ada kemala kambing. Kalau unta ya kena ada kemala unta. Yakni seorang yang nanti jerihik, yang nanti tegah, apabila binatang dia jalan tak betul jalan. Maka nafsu ni seolah sini buat binaan ke, buat bandingnya oleh musannaf supaya seekor binatang yang kena ada orang yang menegah menyekati dia daripada apabila dia nak tang kepada jalan yang tak benar, pada jalan maksiat, jalan lalai, jalan bala, maka seorang inilah yang menegahkan akan nafsu. Zajiring mana? Yazjuruha, yang menjerihi dan yang menegah dan pula menghanti ia zajir akan dia, akan an-nafsa dia menegah anisyarri, daripada kejahatan. Seorang inilah seolah dia tu menegah akan nafsu daripada kejahatan, wal maksiyati, dan maksiat deraka ke Tuhan, wa yafturuha anhu, dan pula memecahlah ia dan melemah. Apa makna yafturuha? Dalam ayyudha'ifuha wa yaksiruha, yang memperlemuhlah ia zajir dan memecahlah ia zajir akan dia akan nafsu anhu, daripadanya, daripada mana? Dalam anil maskuri minasyari wal maksiyati. Apa dia nak memecahkan nafsu, pelemuh nafsu? Misalnya gini ya, seorang ni nafsu kuat doa. Nafsu dia kuat doa, kita kata apabila tak nak duduk, tak tahan duduk, pun nak tak tahan duduk, cokai mata. Masuklah semaya pun duduk gitu mata. Allahu Akbar, mah bidah naik. Allah nak buat ke mana ni? Ya Allah, ya Allah. Kau ya Allah, kau kuat weh. Pas lagu mana weh, orang hak pesen cokai ni, zakat dia berjetak tika semaya, hukum haram ke batal. Lepas tu jawab katanya hukum haram ke batal. Boleh tak boleh? Boleh nak bercokai. Dah semaya mah penuh saning dah. Dah nak itu. Kemudian bercokai saat itu dalam semaya haram ke? Tak haram. Batal tak batal, makruh. Orang yang biasa bercokai semua ni makruh dalam semaya. Lepas tu nak buat ke mana? Nak pecah nafsu dia kuat tu, nak pelemah. Ya Nabi katanya, kalau bahasa tak tahan sangat, mungkin bining. Falyatazawwaj, mungkin bining jika engkau tu kuasa nak gapo nafkahkan isteri engkau. Apabila engkau tak kuasa, orang panggil nasfu kita apabila kuat, cara nak mecah dia, cara nak pelemuh dia, nak peranak dia, kena bining. An-nikah, yakni kena berkahwin. Lepas tu nak nikah tak kuasa lagi, tuai buat bung tak kerah lagi, apa mak ayah terberuka je. Nak bung tak kerah, nak bining dah. Allahu Akbar. Cecek lah buat bung tu, nyik. Nak bining. Cecek ha bining nak langit hijau. Deh. Tapi nak sara bining tak kuasa. Nah, bining tapi sara bining tak kuasa. Duk ya, duit 100. Ya, duit 300. Mana? Nak ajak bining makan air kering. Tak kuasa Nabi tatika ni, mu tak ada kena bining lagi. Tapi mu kena puasa. Dah. Maka dengan sebab puasa tu. As-siyam ataupun as-saumu, sebab tu Nabi kata as-siyam junnatun, ialah puasa ini satu perisai dan satu penepih dari dapat apa? Penepih daripada api neraka Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi katanya as-siyam as-saumu, yakni junnatun, ialah satu perisai penepih daripada api neraka. Apabila seorang tu puasa,
nafsu dia apabila tak gerak nafsu ni tak lagi, dia tak kuat lah. Apabila pagi poso sapa petang tak gerak lo lapar ai weh, tak gerak ai, nafsu ni tak nak dah. Tak gerak. Kecah apa pun tak amuh dah. Nak tidur selit tak amuh. Kerana hasil tu dia panggil puasa tu satu sebab yang boleh pelemuh nafsu, hak yang kuat, yang sakit, yang gasai tu, ia boleh matah nafsu dia. Ia boleh peranak nafsu. Tu dia panggil satu perkara yang memecah nafsu daripada kuat kepada kurang. Gapo dia ikin wazajirin. Ni. Manakah jelebar bagi nafsu? Manakah penuntung bagi nafsu? Dan orang yang dapat menegah nafsu daripada kejahatan, daripada maksiat pada Allah. Wa huwa, dan ia dalil. Tapi boleh tahu wa huma. Wa huwa pun sah belaka tu. Kalau kita nak pakai kali atas pun tak apa, nak pakai wahwa pun sah. Kenapa kaedah kita? Kerana kaedah kita apabila atas dengan masalah apa? Wahwa saikin wa zajirin. Kerana zajirin atas pada saikin, atas dengan waw. Atas dengan waw. Kemudian kaedah kita apabila atas dan waw limutlakil jam'i, maka sah domi yang rojok klik pada saikin wazajirin, yakni kita ifrak dan muzakkarkan domi. Sebab saya tanya baru ni lah, alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa biha bin nikmah. Ni untuk dalam bahasa Jawa ni, alhamdulillah ala nikmatil iman. Dah iman wal islam. Tengok molek wal islam wa huma. Huma ni klik mana? Klik pada iman dan klik pada Islam. Wa huma min gaba huma min gaba wa huma min a'zamin ni'am. Min a'zamin ni'am wa kafa. Tengok molek. Wa kafa biha. Bi biha dah ni. Bin min wa kafa biha min nikmah. Dah tengok ni. Domi satu ketika di dalam lapah hadis ni mari dengan huma. Kerana al-iman wal islam, waw atas pada al-iman, nikmatil iman wa nikmatil islam, waqri waw war atas. Maka domi kita waqri dengan muannas dengan dengan tasniyah, sah mendatang domi itu litasniyah, waqri dengan tasniyah huma nikmatul iman wa nikmatul islam. Dan bermula ia kedua-dua tu nikmat iman nikmat Islam kainatani, adalah kedua-duanya nikmat iman dan nikmat Islam sani kainatani, dua nikmat iman Islam ini min a'zamin ni'am, daripada sebesar-besar nikmat. Kenapa boleh ori wahuma? Sah kita tasmiyah domi kerana orang panggil atas dengan wa. Dan sah kita tak gawat ifraq domi. Wa kafa biha, dan terpada. Cukup dah. Kalau kita tak ada bergaduh dengan benda lain pun, tak bergaduh dengan kekayaan, tak bergaduh dengan harta benda, tak bergaduh dengan mah perak, biha ai bi nikmatil iman wa nikmatil, maka ketika ni diifraqkan domi. Ifraqkan domi yang rojok klik pada nikmat iman dan nikmat Islam. Kerana apa ulama kata, yakni sah kita ifraq domi apabila atahkan maktufun alaih, di atas maktuf atas di maktufun alaih, di istiqma dan itlaq dengan waw limutlakil jam'i. Supo sini apa yang mulai kedah tu mulai tu. Nama kan dia mau tanya nak jawab toleh jadi terlekat tu situ tu. Wa huwa, dan ia gapo ialah saikin wa zajirin ataupun wa huma, boleh berlaku tu. Ar-raja'u wal khaufu, ialah raja. Ni orang panggil pembawa dan penuntung, dan pula jelebar bagi nafsu ialah ar-raja, ialah berharap-harap kepada rahmat Allah gitu.
Ar-raja ai ila rahmatillah, yakni berharap-harap seorang hamba kepada rahmat Allah. Dia tak pernah putus daripada kasih sayang Allah, dia tak pernah putus daripada kasihani Allah. Wal khaufu, dan dia takut pula daripada azab Allah. Wal khaufu min iqabillah, dia takut pula daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sekat tu dulu, farraja'u fi azimi sawabillah. Sekat tu dulu. Ni pula sikit. Nampak tak tu? Nampak tak? Ni. Nampak saya ni? Tu dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tapi jalan atas kedah lah. Jangan duk jalan atas lain pada kedah. Jalan atas kedah. Jalan atas kedah dia panggil dia tak salah jauh. Lepas tu kalau salah pun tak pergi jauh. Tapi kalau kita jalan lain pada kedah, jadi jauh macam mana? Yogi baca taman tazakkara al-mauti. Ya baca di bawah ni. Man tazakkara al-mauti, siapa-siapa yang ingat akan mati. Pasal di bawah al-mauti. Jadi majrur. Jadi maf'ul, nak baca mauta lah. Man tazakkara, siapa-siapa yang mengingat ia akan mati. Nak baca nasab kan maf'ul. Maf'ul dia al-ismul mansubu. Tak kan? Al-ismul mansubu. Ialah kalau maf'ul mutlaq isim yang ternasab. Lagi pula allazi yaji'u salisan fi tasarifil fi'li. Tak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhazatil ladzina zalamus sayha fa asbahu fi diyarihim jathimin. Klik situ kali lagi. Walamma, dan tak kala telah datang oleh titahan kami, oleh suruhan kami, Tuhan kata. Datang suruhan kami, yakni akan para malaikat Allah. Malaikat Jibril itu daripada malaikat Allah. Malaikat Mikail itu daripada malaikat Allah. Titahan Allah terhadap malaikat-malaikat biihlakihim, dengan membinasa akan mereka itu akan kaum bagi Syuaib. Tuhan titah, hei malaikat, mungkin binasa akan kaum Syuaib seperti mana kamu binasa bagi kaum Lut itu. Najjayna, jawab lama, nascaya nak mempelepaslah oleh kami, tapi kami titah akan kamu sogi menasakan kaum bagi Syuaib, tapi kami nak mempelepas dan pula nak menjauhkan Syuaib daripada kebinasaan. Syuaib yang kamu binasa. Walladzina amanu, atas pada Syuaiban. Najjayna, dan kami nak mempelepas pula alladzina ma'ahu, alladzina amanu ma'ahu, akan orang-orang yang telah beriman dan mempercayai mereka itu, ma'ahu, sertanya serta Syuaib. Orang-orang beriman yang ada sekali dengan Nabi Syuaib saat ni, kami mempelepas mereka itu Syuaib dan orang-orang yang mengikuti beriman dengan Syuaib ini, serta dengan Syuaib, birahmatin minna, dengan sebab kasih sayang kami, dengan sebab kami kesia belah kepadanya, kepada Syuaib dan kepada orang-orang yang beriman sekali dengan Syuaib, kerana kami kasih sayang, kasih belah, kasihani dekatkan mereka. Wa akhazatil ladzina zalamu, dan telah menyiksa akan orang-orang zalim. Akhaza asal makna mengambil, lazim daripada mengambil, yakni menyiksa gitu. Pasal molek. Wa akhazatil ladzina zalamu, asal akhaza ada dengan makna masuk, ada dengan makna mengambil, tapi sini lazim kinayah daripada makna mengambil, yakni menyiksa akan orang-orang yang zalim, akan Nabi Syuaib dan akan Allah. Apa dia orang yang zalim? Yakni orang yang tak mau turut titah Allah, tak mau turut tertengah masalah titahan Allah, suruhan Allah, mengambil dan menyiksa. As-sayhatu, oleh tepik dan jerit ke. Ni suara ni kan bunyi dia. Ada akhir zaman sikit lagi pun bunyi. Pahala ni pun lagi kan datang punya bunyi. Supaya dia duk takut baru ni pergi puasa lah.
Kalau bunyi sorat tepik waktu malam, mungkin kena cepat-cepat baca subhanal quddus hari ni kan. Tapi riwayat hadis tu bukan hadis sahih weh. Hadis tu dikatakan hadis maudhu'. Pakak takut belaka. Kata mak cik tu, ada suara tu mari nak buat guna makna kawan cucu-cucu duk kau bakok belaka, takutlah dia kata. Kita duk takati, jatuh takati kalau dengar so. Ya jadi sungguh. Kalau suara mari pasal ni, tapi ni suara malaikat Jibril tepik daripada sana tu deh. Nah, lepas tu apabila masuk dalam telinga bagi fok-fok zolim ni, dia pecah nak telinga, dia tubik darah. Lepas tu dia rebah semai situ. Heran ni. Ya Tuhan nak buat dia boleh berlaku. Cuba kita tengok tsunami, supaya kita tengok aibah, kita tengok apa lalan ni gapo lagi hak Tuhan azab. Banyak dah ke? Banyak hak Tuhan azab, Tuhan nak seksa serta ya. Tuhan buat gano gitu sikit sebanyak tu ya buat. Dan apabila Tuhan kerah dan Tuhan arahkan makhluk dia, semua makhluk dia akan turut dia. Dia angin, mungkin hati rumah dia motor. Angin piung, bom. Hei, ai, mungkin hati rumah dia motor. Tu gulung, wow, tahu motor rutuh bukit-bukit. Hei api, mungkin makan rumah dia motor. Semua ini di dalam milik Allah, dalam kata Allah. Supaya kita nak misal, supaya Nabi Musa, jika dia nak marah sangat pada korong saat ni deraka dia deraka ke Allah. Siapa korong saat ni tuduh dia tu berzina satu perempuan. Dia minta ke Tuhan, ya Allah, aku besar ya daripada kecil sampai besar. Aku tak biasa ya Allah kata bohong kau orang. Tapi korong ni duk bertenuhkan akan aku. Ya Allah, minta membinasa korong hari ni. Maka dia Musa saat ni Tuhan kata, "Hei Musa, derek lu kalamullah derek dengan Musa. Musa, hari ni ku sengah 7 lapis langit daripada air, daripada api, daripada tanah. Ku serah padamu." Makna Tuhan wi kekuasaan kepada Musa. Ikut mu nak suruh siapa dia? Sebab tu Musa tak bombing telai. Bombing selalu dah buka perak telai Musa. Telai korong, telai kuasa Allah orang panggil. Apa dia? Pencuai bagi korong habis licin. Sebab orang panggil semua benda makhluk wi Tuhan kata ya. Wi Tuhan kata ya. Wi Tuhan suruh sebab bagi dia. Angin turut Tuhan. Api turut Tuhan. Supaya ni. Fa wa akhazatil ladzina zalamu sayha sahabihim Jibril. Telah berjerit dan bertepik dengan mereka itu dengan alladzina zalamu. Jibrilu, baca Jibrilu pun boleh, Jibrailu pun boleh. Jibrilu, tulis Jibril. Maka disayat Jibril tulis gapo dia weh? Qul huwallahu ahad. Tu benda tu duk tulis disayat ya. Ni ratus sayat Jibril duk tulis qul huwallahu ahad. Hak deben ni qul huwallahu ahad. Di sayat Jibril duk tulis benda ni. Tiap sayat Jibril tuliskan kelumah qul huwallahu ahad. Sayat setiap sayat dia ambil daripada tamu 2 3 4 sampai 900 duk tulis qul huwallahu ahad. Sayat bagi Mikail tulis Allahu samad, Allahu samad, Allahu samad. Sayat bagi Israfil duk tulis lam yalid wa lam yulad. Sayat bagi Malakul Maut wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duk tulis benda ni. Sebab tu besar sangat fadilat bagi suratul Ikhlas. Bagi orang baca dia 3 kali menepati supaya buat keluar, supaya khatam Qurannya sekali dah kan. Ni di sayat Jibril ni atas duk tulis benda ni. Kibar dia psyuh kecak gi dunia ni. Fa asbahu, maka terjadi mereka. Asbaha ni saudara bagi kana. Wahya kana wa asbaha wa adha wa zalla kan. Asbaha saudara kana merafu isim nasab khabar. Fa asbahu, maka terjadi mereka itu kaum Syuaib ataupun allazina zalamu fi diyarihim, di dalam kampung-kampung mereka itu. Terjadi mereka apabila Jibril itu bertepik masuklah telinga-telinga mereka, mempecah anak-anak telinga, keluarkan darah, maka terjadi mereka di dalam kampung jathimina. Apa makna jasimin? Barikina halan kaunihim, hal keadaan mereka itu. Dia terjadi mereka itu fi diyarim, pada kampung mereka jasimin, yakni barikina, berterung mereka itu, rebah mereka itu ala rakbi, di atas lutut. Rebah atas lutut, rebah saat itu di atas lutut, mayitina halan kaunihim mayitina, hal keadaan mereka itu mati.
pecah nak telinga, rebah terung di atas lutut, maka mati tuguling. Ka'allam yagnau fiha. Nah, ka'allam yagna, kita percaya dah. Ka'allam ni dikatakan mukhaffafah minas sakila. Asal dianya ka'anna. Lepas tu dibuat sedik ketak dalam nun jadi ka'an. Supaya dalam syi'ih kita dah ka'an zabyatan ta'tu ila warikis salam, seolah Allah mahbubah ataupun habibah. Zabyatan, salah ka'an zabyatan, ka'anha zabyatan ta'tu ila warikis salam, seolah Allah mahbubah kekasihku. Syi'ir kata seolah satu berekor daripada kejah yang dia muhallakan tekak kepada daun kayu saleh. Supaya sini ka'an lam yang nak asalnya ka'anhum. Lepas tu dalam kaedah kita lain kita mengaji dalam tasilul amani dalam qatul nada, apabila ka'an mukhaffafah minas sakilah, maka ghalib dihazahkan ising, maka isingnya domirul qisah. Ya tak panggil domirul syak ni sebab apa ni tika ni? Ada orang panggil domirul syak ni ke? Kalau hak tina panggil domirul qisah, kalau hak jatuh panggil domirul syak ni. Ka'anhum, takdir tu. Dia kata mukhaffafatan minas sakilah. Salah taka'an mukhaffafatun ay minas sakilah. Dia tu diperangi daripada ka'an minas sakilah. Ay ka'anhum, seolah Allah mereka itu allazina zalamu. Lam yaghnau fiha. Tiada terlepaslah mereka itu allazina zalamu fiha, padanya, yakni pada as-sayhah. Tak terlepaslah dia daripada masalah sayhah itu. Kalau dia lari masuk dalam mana saja, tempat mana dalam kampung dia, maka tak boleh nak terlepas dan pula tak terlucuk daripada gara, yakni daripada tepikan dan pula jerit kisah ni. Apa nak alam yagnau? Ka'allam yagnau, yani ayuqimu fiha, adakah mereka itu boleh mendiri, boleh mentahani padanya pada tepi ke nusuk lagi? Tak boleh Tuhan kata. Ala bu'dan limad yana kama ba'idat samudu. Adakah tidak jauh ia? Adakah tak jauh ia Limadiana bagi kabilah Madian, yakni jadi pada satu kumpulan bagi kaum Syuaib ini? Adakah tiada jauh Limadiana bagi kabilah yang ada ataupun kabilah Madian ini? Kama ba'idat samudu, seperti jauhlah oleh fok-fok Samud. Jawab kata tak jauh daripada kamu, hei kafir Mekah, hei kafir Quraisy, tak jauh daripada kamu. Kalau kira maringan kamu tu dekat sangat ya, patut Allah Ta'ala binasa mereka itu dengan Allah Ta'ala malaikat Jibril tepik, maka nak suara saat itu masuk dalam telinga-telinga mereka, siapa mereka nak lari tak boleh. Habis kata walaqad arsalna Musa biayatina, dan sesungguh telah mengutuslah oleh kami Musa ding borok budak dia meski ding. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin, dan hanya sungguhnya telah mengutuslah oleh kami akan Nabi Musa. Musa tu maf'ul tu. Walaqad arsalna Musa, dan sesungguh telah mengutuslah oleh kami akan Nabi Musa biayatina, dengan segala ayat-ayat kami, dengan segala tandaan-tandaan yang tunjuk di atas kekuasaan kami. Apa makna biayatina? Ai bi mu'jizatina, dengan segala mukjizat kami, yakni perkara-perkara yang memperlemahkan akan seteru ataupun memperlemah akan gulawainya. Jadi kami bangkitkan Musa saat itu dengan segala ayat-ayat kami, yakni segala mukjizat yang kami bagi kepada Musa daripada perkara yang memperlemahkan daripada golongan-golongan yang menetai sepertinya Fir'aun dan keluarganya. Apa mukjizat Musa setengah padanya? Hak yang zahir-zahir yang nyata-nyatanya tukar. Tukar Musa. Maka tukar Musa ni satu ketika duduk dalam pada teh. Duduk dalam pada teh, maka kau bagi Musa ni sesak di pada teh. Sesak di pada teh, maka beratus-ratus ribu. Ada 12 kepala.
Satu-satu kumpulan ada satu ketua. Satu kumpulan ada satu ketua. Tapi ketua yang paling besar ialah Musa AS dikatakan Nabiullah wa Rasulullah. Kemudian satu ketika apabila duk sesak di Padatis saat ni tu, fok kau Nabi Musa saat ni tu, ya Musa kami lapar air ni, ya Musa kami dahaga air ni. Maka Musa apabila umat-umat saat ni tu, kau tu duk minta Musa saat ni tu, duk goyak, duk mengayuh harta lapar air dahaga air, Musa pun temu dengan satu batu tinggi yang boleh kira jadi serta, supaya kain kali kita semua supaya serta 4 persegi. Musa pun tukar dia kata paing di atas batu yang tinggi dan luas lebar dia lebih kurangnya serta, maka air sakning tu tubik 12 jalan. Atau ayat kata wa fajjarnal arda uyuna. Kami mempacar lagi pula apabila Musa saat ni dia tu mempagar, mengkatak, menggodekan batu, maka batu saat ni tu jadi pecah 12 jalan tu air mata masing-masing. Satu air mata satu kaum dan satu puak minumnya, dan satu air mata satu kaum satu puak minumnya. Ini dia kata mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Musa, salah satu daripadanya. Wa sultanin mubin. Apa makna sultan? Burhanin, yakni dalih mana? Bayinin, yang terang ia, zahirin, dan zuhir ia. Jadi kami bangkitkan Musa, kami latihkan Musa, kami utuh Musa pergi kepada Fir'aun ini, yakni kami bangkit bukan dengan biasa-biasa, bukan dengan tak ada tandaan dan tak ada percemeh, tak ada dalil, tak ada mukjizat pada Allah. Bukan adanya mukjizat, yakni perkara yang nak mematahkan seteru. Burhanin bayinin zahir. Mengutuh takluk pada arsalna ila Fir'auna. Kami utuhkan Musa saat ni pergi jumpa sebagai serukan Fir'aun, dakwahkan Fir'aun wa malaihi, dan kumpulannya dan keluarganya, keluarga bagi Fir'aun. Kami bangkit Musa untuk dia dakwahkan Fir'aun, untuk dia serukan Fir'aun, untuk dia mengajak Fir'aun mari kepada Allah. Wa malaihi, dan pula keluarganya, keluarga bagi Fir'aun. Fir'aun ni satu orang yang hebat lah. Kerana Fir'aun hidup 500 tahun tak biasa sakit. Sebab tu yang ngaku jadi Tuhan tu, hidup mai 500 tahun tu tak pernah sakit, tak pernah demam, tak pernah laka. Dia kata aku ni mati ke tak mati. Sebab tu yang ngaku jadi Tuhan tu 500 tahun hidup mari tak pernah demam, tak pernah sakit, tak pernah susah. Kamu dia bagi fok-fok kaum dia tu, fok-fok keluarga dia dan pengikut-pengikut dia tanya bila ni Fir'aun ni ujian nak turun ni. Dia kata 2-3 hari turun. Jadi dengan apa yang dia kata tu jadi turut kata dia. Jadi mengikut kata dia. Sebab ia pun rasa bangga, rasa kau sedar. Sebab tu duk mari pun boleh kata gapo jadi, kata gapo jadi. Lepas pada itulah dia mengaku dia tu jadi Tuhan. Lepas tu Fir'aun ni hak sebut dalam sejarah dia bukan orang besar pada Musa. Kalau kira dengan Musa pada masa tu dia terendah sangat ya. Tapi nak yak tahu janguk dia panjang. Janguk dia panjang kata dalam sejarahnya, siapa dia jalan tu jinyak janguk. Panjang janguk dia. Siapa ni? Kalau dia jalan tu jadi jinyak janguk, sebab tu dia buat teropah sama di situ daripada Fir'aun tu. Nak wi tinggi sikit, tak sewi jinyak janguk dia tu. Lepas tu Tuhan utuhkan Fir'aun ni, Nabi Musa pada Fir'aun dan keluarga Fir'aun, fattaba'u amra Fir'aun. Maka memperikutilah mereka itu malauhu, keluarga-keluarga bagi Fir'aun. Dia turut jinyak laka siapa dia? Amra Fir'aun, akan titahan bagi Fir'aun. Jadi keluarga-keluarga dia turut dengan apa kata Fir'aun, dengan apa titahan Fir'aun, apa suruh Fir'aun, dia turut belaka. Wa ma amru Fir'aun bi rasyid, dan tiadalah bermula titahan dan suruhan Fir'aun itu bi rasyid, yakni dapat pertunjuk ke, yakni betul, jawab kata tak betul. Tengok. Jadi tafsir ayatnya masalah kita tahu pada Nabi Musa. Tengok dulu. Tafsir ayat. Qauluhu wa laqad arsalna Musa bi ayatina. Maka setiap nabi, setiap rasul Allah Taala bakit mereka golekkan dengan ayat-ayat Allah.
yakni makna tanda kata mereka jadi rasul. Mereka satu orang yang dititahi oleh Allah mari ke dunia untuk menyampai risalah Allah. Golik ke demo ni Tuhan tak atas saja. Mana kata adalah perkara yang lekat di mereka sebagai jadi boleh tunjuk dalil kepada umat-umat. Kata mereka ni satu orang yang diutuh oleh Allah Ta'ala. Supaya tak demo ni orang jadi tok nebe. Mesti dia tu kena adalah suratan bagi pulak jamin ni daripada nang ampa dan pulak belak. Supaya tu juga orang nak jadi rasul yang nak utuhkan hukum Allah, nak menyampai risalah Allah, dia kena ada jaminan Allah Ta'ala daripada mukjizat yang Allah Ta'ala bagi ke dia. Maka mukjizat Nabi Musa mana? Walaqad arsalna Musa bimu'jizatina. Apa mukjizat? Yakni perkara yang Allah Ta'ala wi ke dia, perkara itu yang mempelemuh dan mematah akan gulawenya. Wa burhanin mubin mana? Gapo dia mukjizat? Kita takrif berapa kali dah, wa amrun khariqun lil adah, ialah satu perkara yang mencariklah ia dan mendedah akan adat orang kebiasaan. Benda ni pada orang kebiasaan tak berlaku. Ma'ad dakwah, serta dia mengaku dakwa kata dia jadi nabi. Mana ka'asa Musa, seperti tukak bagi Nabi Musa. Iza darabal hajar, apabila ia memukulkan masalah batu, fajara, maka terpacalah batu sani. Apabila Musa mik tukak dia katak batu pain, kerana kau dia dok mohong ke, dok memohon kepada Musa nak kepada air, lapar air daga air, maka Musa pun pukulkan batu, maka terpacah daripada batu ila isnai asyara ainan minal ma', maka terpacah tubik pada batu 12 jalan nisbah air mata. Ni mukjizat ni. Orang biasa pergi mik tukak pergi katak batu. Tak sah katak batu, kerana dia tukak tu patah dulu ke batu tu pecah. Kata tu air tu jauh. Tapi nak yak tahu mukjizat dalil yang Allah Ta'ala wi pada satu rasul, dia katak batu pecah di 12 jalan tu air weh. Wa huwa mu'jizatuhu, mu'jizat Nabi Musa ni alaihi salam, allazi a'ta ilahi mislul jaradi. Ni setengah daripada mukjizat Nabi Musa ketika Tuhan bangkit dia, ketika dia duk berlawan dengan Fir'aun. Salah satu tukar dan salah satu jarat. Apabila Fir'aun tu sangat-sangat tara, Tuhan sebut dalam Quran, innahu tara, sesungguh Fir'aun sangat-sangat zalim. Ketika tu Allah Ta'ala witimukan belalai berlaku oleh kota Fir'aun. Dalam rumah pun belalai, dalam puyuk pun belalai, dalam pingai pun belalai, dalam bilik pun belalai. Ini satu mukjizat yang Allah Ta'ala wi kepada Fir'aun, kepada Musa. Dan setengah daripadanya mukjizat bagi Nabi Musa, difna, kata dalam kota Fir'aun tu kata saja. Ini satu mukjizat yang Allah Ta'ala wi kepada Musa alaihi salam. Walaqad arsalna Musa bi adillatina, sesungguh kami utuhkan Musa dengan dalil-dalil kami, dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat yang kami wi pada Musa katak batu tubik 12 jalan pada air, ala tauhidina. Dalil ni juga tunjuk di atas kami tu satu. Tuhan kata di atas mengesah kami. Wa hujjatin tubayyinu, dan dalil hujah yang nak menerang liman ayanaha, bagi mereka yang nak menayana, nak gawa, nak mentakyin akan dia akan hujah. Bagi orang yang mengayanataha, nak ambil pertolongan dengan hujah, wa ta'ammalaha, dan pula dia perhati-perhati dengan hujah. Bagi orang yang amat-amati dengan hujah dan dia perhati dengan hujah, biqalbin sahih, dengan hati yang betul, hati yang sempurna, annaha tadullu ala wahdaniyatillah, maka seorang itu akan dapatlah kan dengan mukjizat, dengan dalil-dalil kami yang beri pada Musa, orang itu dapatlah berjumpa, dapatlah kenal, dapatlah bertemu, nampaklah akan dia akan berlari di atas satunya Allah dan tunggalnya. Kalau dia perhati sungguhlah, kalau dia perhati, dia renung, dia fikir dengan hujah dan pula dengan dalil itu, dia dapatlah Allah Subhanahu wa taala itu satu. Wa kazibi kullu manidda, dan berdusta mereka yang berdakwa-dakwa, yang duk mengaku-ngaku ar-rububiyah. Siapa dia duk mengaku rububiyah? Ialah seperti Fir'aun dunahu, selainnya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Askat tu kama dikata wallahu a'lam dah. Kau dah tu dulu malam ni. Lepas tu kita nak baca kulhu sikit dah. Lepas tu dia kita tangguh Malaysia dia dah. Ada nak royak undang-undang tu kita tangguh masa takut panjang. Nak baca clue sikit muka hak tuan nasib we tu dia suruh baca clue sikit. Kita nak baca clue sepatah dua.
Patagi kita harap bagi pok kita semua tu gimik nasi dah. Lepas tu ya bunia padi. Lepas tu seorang lagi pialah kita ambil pokok lain seorang lagi tua pia lagi. Wah tak apa. Nah seorang mak weng nah masuk dalam lagi. Nak buat sidai. Lepas tu ada lagi gimik nasi dalam baca plus sikit. Dah deh Malaysia dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على
على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة كن عليها النهي وعلينا الموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك فيه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من علم أنت خير وارثين اللهم اجعل واسي وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللناه لا إله إلا استغفرنا ما كنا وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اجعل قبرنا وقبرهم روضة من رياض ولا تجعل قبرنا وقبرهم غفرة من حفرات النيران اللهم اغفر لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لصاحب هذا الطعام اللهم اغفر لصاحب هذا الطعام اللهم اغفر لصاحب هذا الطعام اللهم بارك لهذا الضيافة اللهم ارزقنا من الحلال وجنبنا عن الحرام اللهم انقلنا من ضيق القبر إلى جنة إلى ظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين. آمين 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 يا رب العالمين يا رب العالمين. ولا تؤاخذنا بالعظام والجلال. اسكننا يا شام يا قريب سبحان الله. وآخر دعوة أن الحمد لله.